Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat menonton video Jom Jawab Matematik edisi Senang Jak Duhal. Episod kedua hari ini, cikgu akan berkongsi tentang peratus. Tapi bukan nak ajar keseluruhan. Topik itu cuma beberapa perkara sahaja. Dua perkara yang cikgu akan sentuh dalam perkongsian ini adalah berkaitan dengan keseluruhan ataupun 100%. Dan kedua adalah hitung bilangan berdasarkan peratus. Okey, jom kita tengok contoh soalan tu supaya awak dapat aplikasikan dalam soalan nanti. Okey, terdapat 3,000 penonton di sebuah stadium. 60% daripada penonton adalah orang dewasa, selebihnya adalah kanak-kanak. Hitung bilangan penonton kanak-kanak. Baik, perkara pertama yang kita nak bincangkan di sini adalah keseluruhan ataupun 100. Daripada cerita ataupun situasi penyelesaian masalah yang diberikan di sini, soalan ini, maklumat yang mana yang menunjukkan keseluruhan? Maklumat yang menunjukkan 100%. Ini dia. Maklumat yang ini menunjukkan keseluruhan 100%. Okey, ada 3,000 penonton di situ, termasuk dewasa dan kanak-kanak sekali. Okey, ada 3,000. Jadi itu menunjukkan keseluruhan ataupun 100%. Okey, boleh faham? Okay, baik. Sekarang bahagian yang kedua ataupun perkara yang kedua, hitung bilangan berdasarkan peratus. Baik, awak boleh tengok dalam soalan dia kata hitung bilangan penonton kanak-kanak. Tetapi yang peratusan yang diberi dalam soalan adalah peratus untuk penonton dewasa. Bukan dia bagi penonton kanak-kanak, tapi dia minta awak cari bilangan penonton kanak-kanak. Peratus yang diberi untuk orang dewasa, tetapi soalan minta bilangan penonton kanak-kanak. Okey, itu perkara yang kita nak tengok. Baik, jom kita tengok selanjutnya. Baik, kita pecahkan lagi maklumat. Wala tadi ada 3,000 penonton. Okey, 3,000 penonton ini mewakili 100%. Dan dalam soalan dibagi 60% penonton dewasa. Okey, jadi berapa peratus penonton kanak-kanak? Macam mana nak cari? Okey, berapa peratus penonton kanak-kanak? Cikgu tahu ada yang dah tahu jawapannya. Okey, ini cara kita cari. 100% tolak dengan 60% sama dengan 40%. Okey, cikgu ulang. 100% keseluruhan tadi, semua penonton, tolak dengan 60% penonton dewasa, maka kita akan dapat 40% penonton kanak-kanak. Jadi, bila kita nak kira bilangan penonton kanak-kanak, kita tak payah sibuk lagi 60%. Tapi kita gunakan 40% ini. Okey? Yang ini kita tak payah sibuk lagi lah. Sebab kita nak cari bilangan penonton kanak-kanak, jadi kita gunakan peratus 40% ini. Okey? Baik. Jadi, bila dia kata hitung bilangan penonton kanak-kanak, kita tak payah guna peratus orang dewasa. Kita dah tahu tadi, jadi 40% daripada 3,000. Itu cara kita nak cari bilangan penonton kanak-kanak, bermaksud 40% daripada 3,000, bermaksud 40% darab dengan 3,000. Kira yang ini, maka awak akan dapat bilangan penonton kanak-kanak. Jadi cikgu ingatkan di sini, kita tak payah guna 60% ni. Kita dah tahu tadi 100 tolak 60%, 40%. Jadi 40% adalah peratus untuk bilangan penonton kanak-kanak. Maka kita kira dan kita akan dapat jawapannya nanti. Okey. Okey, jawapannya cikgu dah kira dah. Cikgu dah tolong kira untuk awak. 40% daripada 3,000 adalah sama dengan 1,200. Maka 1,200 ini adalah bilangan penonton kanak-kanak. Okey? Baik. Okey, kita tengok di sini. Ada dua contoh pengiraan yang cikgu dah berikan di sini. Kebanyakan orang, kebanyakan murid akan gunakan kaedah A ini, termasuk cikgu sendiri dahulu. Okey? Apa yang kita tengok, kita fokus pada bahagian A ni dulu. Okey, untuk bahagian A ini dia gunakan 60% yang diberikan itu
terhadap dengan 3,000. Tetapi kita belum dapat jawapan akhir. Kita cuma dapat bilangan penonton dewasa, iaitu 1,800. Soalan minta bilangan penonton kanak-kanak, bukan penonton dewasa. Jadi kita kena buat langkah yang kedua. 3,000 tolak dengan 1,800 penonton dewasa, maka kita akan dapat 1,200 bilangan penonton kanak-kanak. Okey, jadi ada dua langkah yang dibuat di kaedah A ni. Ataupun awak guna kaedah B. Kita dah tahu tadi 100% tolak 60% sama dengan 40%. Jadi kita gunakan tu 40% itu untuk kira. Maka kita akan dapat 40% daripada 3,000. Cikgu buat pemansuhan di sini. Dan kita juga akan tetap jawapan yang sama, iaitu 1,200 bilangan penonton kanak-kanak. Sama jawapannya. Jadi awak boleh bandingkan di sini. Yang mana awak rasa lebih senang? Kaedah A ke kaedah B? Okey, kaedah A ada dua langkah. Dia cari dulu peratus yang diberikan, kemudian dia kena tolak untuk dia dapat jawapan akhir. Tapi kaedah B, satu langkah ni sahaja terus. Okey, terus dapat jawapan. Jadi boleh nampak di sini kaedah B ni, bila kita tahu peratus yang kita perlukan, yang ni lebih senang. Okey, berbalik kepada kaedah A ni juga, membuka ruang untuk kesalahan. Okay, mungkin awak betul di sini, mungkin betul bahagian peratus ini, tetapi mungkin awak silap bahagian penolakan. Entah macam mana awak boleh silap bahagian penolakan, maka kuranglah markah awak. Sedangkan awak boleh buat bahagian B ni terus, dapat jawapan markah yang penuh. Okay, boleh faham? Boleh nampak perbandingan yang cikgu tunjukkan di sini. Okay, semua nampak. Baik, dah sedia? Cikgu nak bagi soalan. Tapi jangan risau, tak perlu sediakan buku, pensel. Tapi kalau nak sediakan boleh juga, tak ada masalah. Sebab cikgu cuma nak awak kira peratus yang akan digunakan. Kita bukan nak cari jawapan itu, kita cuma nak kira peratus yang akan kita gunakan untuk selesaikan. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, terdapat 6,000 penonton di sebuah stadium. 30% daripada penonton adalah orang dewasa, selebihnya adalah kanak-kanak. Hitung bilangan penonton kanak-kanak. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, kita bukan nak tahu jawapan akhirnya, kita nak tahu apa nilai peratus yang digunakan untuk selesaikan masalah ini. Okey, yang mana satu kita nak gunakan? Adakah 100%, 30%, ataupun 70%? Yang mana satu peratus yang kita gunakan untuk mencari bilangan penonton kanak-kanak? Ya, betul, 70%. Okey, 70% adalah nilai peratus yang kita akan gunakan untuk mencari bilangan penonton kanak-kanak. Kerana 100% iaitu mewakili 6,000 penonton tadi, tolak dengan 30% penonton dewasa, maka kita akan dapat 70%. 70% ini adalah penonton kanak-kanak. 70% daripada 6,000. Maka kita gunakan nilai 70% ini untuk mencari bilangan penonton kanak-kanak. Tak payah guna 30% ni. Okey, daripada 70% tu awak kira, awak akan tentu dapat bilangan penonton kanak-kanak. Okey. Okey, seterusnya soalan kedua. 70% penduduk kampung Tabuan meminati pasukan Barcelona, manakala selebihnya meminati pasukan Chelsea. Penduduk kampung Tabuan berjumlah 12,500 orang kesemuanya. Hitung bilangan penduduk yang meminati pasukan Chelsea. Okey, baik. Jadi, peratus yang mana yang kita nak gunakan untuk selesaikan masalah ini? Untuk kita cari bilangan penduduk yang meminati pasukan Chelsea. Yang mana? Adakah kita nak gunakan 100%, 70%, ataupun 30%? Apakah jawapan anda? Ya, betul, 30% yang kita nak gunakan. Kenapa? Sebab 70% adalah penduduk yang suka dengan, yang minat dengan pasukan Barcelona. Jadi kita nak cari 100% penduduk kampung Tabuan tolak dengan 70% yang meminati Barcelona, maka kita akan dapat
30%. Maka nilai 30% inilah yang kita akan gunakan untuk mencari bilangan peminat pasukan Chelsea. 30% daripada 12,500. Boleh faham? Okey, jadi tak payah guna 70% tu, kita guna 30%, kita akan dapat tu jawapan dia. Okey, jom soalan terakhir, soalan ketiga. Baik, sebuah sekolah mempunyai 400 orang murid. 25% daripada murid itu gemar bermain permainan video Mobile Legend. Selebihnya gemar bermain permainan video PUBG. Hitung bilangan murid yang gemar bermain permainan video PUBG. Okey, so peratus yang mana yang kita nak gunakan untuk cari bilangan murid yang gemar bermain permainan video PUBG? Adakah 100%, 75% ataupun 25%? Yang mana jawapan anda? Ya, pandai. Kita gunakan 75%. Okey, sebab 25% itu suka main Mobile Legend. Jadi selebihnya yang suka main video permainan PUBG. Jadi kita akan dapat 100. Macam mana kita cari? 100% tolak dengan 25% yang suka main Mobile Legend, maka kita akan dapat 75%. Jadi 75% ini adalah murid yang gemar PUBG. Okey, jadi kita nak hitung bilangan murid yang gemar bermain video PUBG, kita kiralah 75% daripada 400. Okey, tak payah guna lagi 25% ni. Tak payah sibuk 25% ni. Kita dah tahu dah. Jadi kita gunakan ni untuk kira, maka kita akan dapat terus jawapannya. Okey, boleh faham? Okey, sekian saja untuk episod yang kedua kali ini. Jangan lupa share supaya rakan-rakan lain pun dapat manfaat yang sama. Dan kita jumpa lagi pada episod yang akan datang, insya-Allah.